InsyaAllah kita akan mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah saya ingin berkongsi satu menu yang sangat mudah, yang juga bajetnya murah, yang sangat sedap bagi saya lah. Kami seisi keluarga, orang Terengganu memang suka. Dan bila kita sebut tentang mi rebus ni, mi rebus Terengganu ni, sebenarnya kepakarannya arwah ayah. Memang dia nak kata sebenarnya tak susah nak buat mi rebus ni. Tapi ayah saya seorang peniaga. Dia juga disebut, maksudnya masa permulaan dia buka kedai tu, subhanallah, antara menunya yang paling utama adalah mi rebus Terengganu ni lah. Jadi saya pun belajar daripada arwah ayah. Mak saya pun pandai masak juga, belajar daripada mak juga. Okey, jadi subhanallah, alhamdulillah, sebagai permulaannya saya ingin tajuk kita adalah makanan yang barakah. Makanan yang barakah. Jadi insya-Allah saya ingin membacakan dua hadis Nabi SAW sebagai permulaan kita ni, untuk sebagai muhasabah dan peringatan bersama. Kadang-kadang tanpa kita sedar, ya, kita melakukan perkara yang telah menarik barakah daripada makanan itu. Walaupun makanan itu mungkin kita beli dengan sumber rezeki yang barakah, mungkin kita dah beli dengan usaha kita keringat, tapi hilang barakah apabila kita kurang menjaga adab ketika kita berhadapan dengan makanan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila menyukainya, baginda memakannya, dan apabila tidak suka terhadapnya, baginda hanya meninggalkannya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat sekalian, antara yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sikap ataupun akhlak Nabi. Nabi adalah individu yang tidak pernah mengeji ataupun mencela ataupun mengomel ataupun komplain makanan. Saya percaya tidak ada manusia yang tidak pernah komplain makanan. Kita semua pernah komplain makanan. Dan hanya satu saja manusia yang tidak pernah mengeji atau mencela ataupun komplain apa pun makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Kita kan kadang-kadang tu pergi makan kedai makan tu utamanya. Bila terlebih masin, mesti kita terus komplain. Masin lah. Kalau terlebih manis, kalau kurang masak, kita akan mudah untuk menyatakan sesuatu yang kurang sedap pada lidah kita. Air dan sebagainya. Bukan kata tak boleh kita nak komplain, nak kritik, nak tegur, bukan. Tapi nak sharenya antara sifat ataupun akhlak Nabi SAW yang sangat dikagumi. Allahu Akbar. Jadi cuba kita perhatikan kalau kita nak muhasabah. Kita selalu kadang-kadang lupa makanan yang datang di hadapan kita, makanan yang dihidang di hadapan kita, hakikatnya datangnya daripada Allah ya Razak, iaitu Allah yang maha memberi rezeki. Allah sedang memerhatikan tindak balas ataupun respon kita terhadap apa jua makanan yang sampai, terhadap apa jua makanan yang kita rasa. Sama ada kita membesarkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa yang tak kena dengan lidah kita, kita terus mengeji, kita terus komplain dan sebagainya. Kita tanpa sedar memang kita komplain tukang masak, tapi kita juga sedang komplain rezeki Allah. Kita bimbang tanpa sedar kita sedang komplain ataupun merungutkan takdir Allah terhadap kita dalam bab makanan yang sedang kita makan ketika itu. Allahu Akbar. Hadis yang kedua,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma faqalu ma indana illa khallun fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udumul khallu rawahu Muslim. Allahu akbar. Ini di antara cerita keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan lauk kepada keluarganya. Mereka menjawab, kami hanya memiliki cuka. Baginda lalu memintanya dan makan dengan berkuahkan cuka seraya berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Allahu akbar, subhanallah, masya-Allah. Jika kita perhatikan hadis Nabi tadi itu, Nabi bertanya kepada sahabatnya, iaitu Jabir radhiyallahu anhu, tentang apakah lauk yang ada di rumahnya. Kemudian Jabir kata, ya Rasulullah, kami hanya memiliki cuka. Lalu Nabi meminta dan makan berkuahkan cuka seraya berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Bukanlah membawa maksud dalam hadis ini cuka adalah lauk yang terbaik, tapi sifat dan akhlak Nabi, apa pun yang ada disyukuri. Apa pun yang ada tidak pernah merasakan menjadikan makanan yang kurang itu jadi kurang. Contoh beginilah kan. Kita dalam keadaan kita sedang berjimat, dalam keadaan kita serba kekurangan. Orang yang dalam keadaan kekurangan, contohnya bila lihat di media sosial, orang tunjuk lauk masa itu masa ini. Bagi seseorang yang mempunyai sifat syukur, dia melihat nikmat kepada orang lain tidak mengurangkan bahagia dirinya, tidak membuatkan dia itu berduka cita. Malahan dia gembira dengan nikmat orang lain dan dia mensyukuri nikmat yang dia miliki pada saat itu. Mudah-mudahan asbab itu Allah akan memberikan nikmat ataupun kurniaan berkali ganda. Contohnya begini, kita pergi jalan rumah orang, kita pergi mengejut rumah adik-beradik. Tiba-tiba kita pun tanya, makan apa hari ni? Lauk apa? Aku lapar ni. Kita kan kadang rumah adik-beradik macam tu je kan. Kita main serbu, kita main singgah je. Aku lapar ni. Kemudian contoh adik kita kata, oh hari ni tak masak apa-apa lah. Hari ni tak ada apa-apa. Tapi kalau kau nak makan, saya masakkanlah. Kalau awak nak makan, saya masakkanlah telur. Lepas tu kicap. Contohnya macam tu kan. Bagi kita seseorang yang sentiasa bersyukur, bagi kita seseorang yang tidak mencela makanan, kita akan balas, itulah yang sedapnya. Telur mata dengan kicap, ni paling sedap sekali. Walaupun mungkin dalam hati kita rasa macam tak lalu dengan lauk tersebut, mungkin kita rasa macam semalam baru makan, tapi kerana kita mempunyai akhlak ataupun sifat, tidak akan mencela makanan. Jadi apa pun yang ada di hadapan, walaupun hanya telur dengan kicap, tapi kita tetap mengatakan, ini yang paling sedap ni. Kadang tu tak terfikir ni, makan yang ni laju, kita pun makan dengan nikmat. Allahu akbar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengekalkan mood dalam keadaan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika itu dihidangkan dengan sesuatu yang sangat biasa. Tapi tengok perkataan Nabi. Nabi memuji, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka, kerana ketika itu hanya cuka saja makanan yang ada untuk dimakan bersama dengan, mungkin dicicah dengan roti dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi berhati-hati kita. Kadang-kadang keberkatan makanan yang kita nak makan itu hilang kerana akhlak kita. Mungkin dah mula dengan bacaan doa, mungkin dah mula dengan basmalah, dengan bismillah, tapi setelah masuk dalam mulut ada yang tak kena, kita terus mencela. Allah sedang menguji kita perkataan apa yang kita akan keluarkan apabila kita tidak suka sesuatu. Adakah terus celaan? Allahu akbar. Jadi sekarang kita nak mula masak. Adakah tuan-tuan puan-puan bersedia? Okey, sebenarnya kita nak tumis dulu yang ni bawang putih. Kadang masak mi ni orang katalah sedap bawang putih banyak. Saya pun samalah juga. Buat bawang putih tu lebih. Okey, bawang putih, kemudian bawang merah. Tapi bawang merah sebenarnya 3 pun dah cukup. 3, 4 pun dah cukup. Ini kenapa banyak ni? Sebab saya masak untuk 10 orang makan. Okey, lepas tu ada bawang putih, lepas tu ada lada hitam kan? Biji lada hitam. Yang ni kita tumbuk. Tapi kalau tak nak tumbuk, hiris pun tak apa ni. Tapi ni kena tumbuk jugalah ni. Ataupun ada yang ada serbuk, guna yang serbuk je.
Ada juga yang semua tak suka tumbuk, semua dia blender belaka. Tak ada masalah, buat macam mana pun asal jadi. Okey, jadi tumbukkanlah 3 ni. Okey. Kononnya dah tumbuk-tumbuk lah, dah tumbuk-tumbuk-tumbuk. Inilah jadi dia. Tu espresso kan. Dah ready dah. Ini dah siap tumbuk. Okey, sekarang kita nak tumis. Inilah tu ya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita letak minyak lah. Okey. Macam tu lah ya, kita tunggu minyak panas sikit. Bila masak ni orang tengok memang dia macam lemah lembut sikit lah kan. Sopan santun je. Kalau ikut sebenar pun sopan santun juga. Okey. Kita pun masukkanlah yang kita tumis tadi. Tumis apa? Bawang putih, bawang merah. Kalau tak ada bawang merah, tak ada masalah. Bawang putih saja pun tak apa. Kalau tak ada bawang merah, bawang holland ke apa-apa, asalkan bawang. Okey. Cuma kita jangan membawang je. Tumis bawang tak apa. Jangan membawang. Okey. Tumis dengan lada hitam lah. Dengan biji lada hitam. Okey. Kita dah tumis tu, naik bau dah. Naik bau? Naik bau? Semua naik bau? Okey, semua naik. Sabar, bawa bertenang, bawa mengucap. Okey. Nanti kita akan sambung kuliah kita. Okey, sekarang ni kan. Okey, dia dah naik bau tu. Jadi sekarang kita masukkan ayam. Kita masukkan ayam terus. Lepas tu, kita dah masukkan air lagi. Mari tengok dekat sikit. Cuba kita tunjuk ni. Masuk. Boleh? Masuk ke dalam. Macam sedap je. Okey. Memang dia naik bau tadi tu. Lada hitam dengan bawang tu. Dia jadi bau tu memang lain lah. Bau dia. Sebab bawang dengan lada hitam kita tumbuk. Lada hitam kalau dalam bahasa Terengganu kita panggil black pepper. Dalam bahasa Terengganu panggil black pepper. Okey. Kita biar. Sebab apa? Biar ayam tu kering apa semua. Lepas tu kita macam biar ayam tu masak sikit lah. Sebab kalau kita terus letak ni, lepas tu terus letak air, nanti air sup tu dia macam rasa air ayam. Biar air ayam tu habis kering. Tapi kena rajin kacau sikit lah. Gitu. Mungkin ada juga teknik ayah saya kalau buat sup. Sup tulang ke, sup ayam ke, air tu biar rebus menggelegak dulu. Biar menggelegak. Sekejap cakap luar sekejap ganu. Air biar mendidih betul-betul baru masukkan ayam ataupun masukkan daging. Sebab apa? Supaya dia tak sempat nak keluar air ayam ataupun air daging. Dia terus serap. Okey. Sekarang cuba kita tengok. Kita buat dekat-dekat sikit. Ini macam dah nak masak dah ni. Ayam tu. Sekarang berapa minit? Baru lebih kurang 2 minit kan. Kita akan masak ni tak sampai 10 minit insya-Allah siap. Okey. Sekarang ni ayam ni macam dah separuh masak lah ni. Kita tumis bawang putih, bawang besar dengan lada hitam ataupun black pepper. Lepas tu kita dah nampak dia macam tu macam masak dah. Sekarang kita masukkan air. Kita pun masukkan air. Okey. Sekarang kita nak biar dia cepat, kita tutuplah dulu. Sementara tu kita sambung kuliah kita. Kita tunggu sampai menggelegak. Okey, kita akan tunggu sampai dia menggelegak. Okey. Jangan hati kita yang menggelegak. Macam tu. Okey, sementara kita tunggu menggelegak, kita tutup, kita tunggu menggelegak. Okey, sekarang kita akan sambung sikit lagi tazkirah kita. Subhanallah. Okey. Saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu tentang adab makan seterusnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Wahsyi bin Harb radhiyallahu anhu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'u qala fala'allakum taftariqun qalu na'am qala fajtami'u ala ta'amikum wa zukuru smallahi yubarak lakum fih rawahu Abu Dawud. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada Wahsy ibnu Harb radhiyallahu anhu, sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya
kami sudah makan tapi tidak merasa kenyang. Ada sahabat Nabi datang jumpa Nabi, kemudian dia mengadu, "Ya Rasulullah, kami sudah makan tetapi kami tidak kenyang." Baginda menjawab, "Barangkali kamu makan secara sendiri-sendiri." Nabi kata, "Mungkin kamu makan sendiri-sendiri ataupun makan seorang-seorang." Mereka menjawab, "Benar." Baginda lalu bersabda, "Makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah, nescaya makanan itu diberkahi untuk kamu." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Allahu Akbar. Maksudnya di sini, apabila ada sahabat Nabi mengadukan, "Ya Rasulullah, kami makan tapi kami tak kenyang." Nabi kata, "Mungkin kamu makan seorang-seorang." Lalu sahabat Nabi kata, "Ya." Kemudian lalu Nabi berkata, "Maka mulakanlah bismillah dan makanlah beramai-ramai." Maksudnya makanlah bersama-sama, makanlah berjemaah, nescaya ia akan mendatangkan barakah. Allahu Akbar. Jadi, jangan sesekali kita makan sendiri-sendiri. Contohnya begini, bila nasi dah siap, lauk dah siap, ramai juga ibu bapa, biarkan masing-masing. Anak pertama kata nak makan dulu, dia pun makan. Ambil nasi kat piuk, ambil lauk dekat piuk juga. Lepas tu ni makan depan TV. Ataupun makan depan game dan sebagainya. Lepas tu anak kedua pula kata, lapar, makan. Lepas tu mak ayah pula, makan asing-asing. Sedangkan kita sudah berada dalam satu rumah. Sedangkan makanan makan yang sama. Jadi sebaiknya kita ikut sunnah Nabi SAW, makan berjemaah, makan serentak bersama-sama. Kerana ketika itu adanya barakah. Ketika itu juga syaitan tidak boleh nak mengganggu dan sebagainya. Allahu Akbar. Seterusnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang, sekejap kita tengok, tak menggelegak lagi ni. Sementara tunggu menggelegak tu, sikit lagi. Kejap lagi tu dia menggelegak. Okey, saya sebenarnya ada banyak kisah yang saya dengar bagaimana sebuah rumah tangga yang bergaduh, rumah tangga yang tidak tenang, rumah tangga yang anak-anak bermasalah, suami isteri bermasalah. Bila kita cadangkan, dia tanya macam mana nak mulakan? Macam mana ni keluarga ni? Semua masing-masing bawa hala tuju sendiri, suami, isteri, anak-anak pun buat hal masing-masing. Kita cadangkan, mulakan dengan makan bersama-sama dulu. Dia kata makan bersama-sama. Dia nampak seolahnya makan bersama-sama itu perkara yang remeh. Perkara yang tidak akan membetulkan keadaan mereka. Ini pengalaman saya handle masalah rumah tangga. Saya kata makan sama-sama. Kalau kita nak pergi terus peringkat yang berat-berat, kadang orang tak boleh terima. Okey. Walaupun nampak makan bersama-sama itu perkara yang mudah dan biasa, tapi bila kita beramal dengan sunnah Nabi, dan itu pesanan Nabi, sudah tentu bila beramal dengan sunnah Nabi, barakah Allah turun dalam rumah tangga kita. InsyaAllah gangguan jin dan syaitan juga perlahan akan keluar. Kita nampak kita bersatu, makan bersama, tapi Allah sedang menyatukan hati kita. Allah sedang menyatukan rasa kita. Ketika di meja makan itulah kita sama-sama mulakan dengan doa. Mendoakan perkara yang sangat baik dan menyudahkannya dengan doa. Ini seterusnya. Saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Kita biar dia menggelegak lagi sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, "Samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik." Sadaqa Rasulullah SAW. Sebelum makan, baca bismillah dan ambil yang paling dekat. Ini juga sunnah Nabi. Kadang-kadang atas meja makan, kita ada apa makanan yang paling dekat. Lauk, kita ada sayur, kita ada lauk. Mungkin ada sambal belacan, mungkin ada ikan kering, apa-apa. Sunat bagi kita adalah ambil yang paling dekat dulu. Bayangkan kalau semua orang serbu ke lauk, boleh jadi bergaduh. Siapa yang dekat dengan sayur, ambil sayur dulu. Dekat dengan ikan kering, ambil ikan kering dulu. Siapa yang dekat dengan nasi, ambil nasi dulu. Supaya nanti masing-masing dah ambil bahagian masing-masing. Nabi memerintahkan, Nabi mengajarkan kita, Bismillah, wakul biyaminik, makan, ambil juga dengan tangan kanan, wakul biyaminik, wakul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang dekat dengan kamu. Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh, dah menggelegak sangat dah ni. Dah terlebih dah ni. Okey, subhanallah. Jadi, nanti kita akan sambung. Apakah maksud makan daripada pinggir, jangan makan di tengah? Sebab itu, subhanallah, saya pun daripada kecil, mak dengan ayah, memang ajar makan tu daripada tepi. Jangan digaul semua.
Jangan start daripada tengah. Mesti sikit. Nanti kita perhatikan semula hadis Nabi tersebut. Jadi sekarang kita tengok. Dah menggelegak dah ni. Air debus dengan dia dah nampak macam sup kan. Nampak macam sup. Sekarang kita masukkan carrot dululah. Sebab kita tahu carrot kan dia keras sikit. Biasanya kita akan masuk carrot dulu. Okey. Kita dah masuk carrot. Okey. Sekarang kita nak masukkan, tak apa, sayur ni, carrot, kita dah masukkan carrot. Lepas tu kita bolehlah nak masukkan sawi pula, kobis dulu. Kobis pun keras sikit, sawi lambat sikit pun tak apa. Okey. Jadi sekarang sayur-sayur ni, okey. Kita biar menggelegak sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dah ni. Okey. Sekarang kita masukkan. Sebenarnya nak siap dah ni. Sikit. Memang ringkas. Okey. Boleh je kita masukkan sawi. Ui, banyak sawi. Sedap ni. Kena makan makanan yang sihat. Okey. Sawi walaupun nampak macam banyak, bila masuk tu dia tu kecut kan. Okey. Sekarang kita boleh je masukkan telur. Lepas tu kita masukkan mi. Telur ni, okey, kita tunggu biar menggelegak. Biar menggelegak dan kita masukkan telur dalam sebiji-sebiji kan. Okey, kejap. Tapi jangan kacau. Okey, kita letaklah sebelah sini. Sebelah sini. Ni letak 5 biji ni terpulanglah 1 biji pun tak apa. Okey. Biar dia menggelegak dan jangan kita kacau, jangan kita ganggu telur tu. Jangan pecahkan. Biar dia masak. Macam tu. Okey, sampailah dia menggelegak. Sekarang kita boleh masukkan mi lah. Mi kuning kita. Okey. Tapi ada. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersih-bersih tangan ni. Mi ni biasanya kita basuh dululah. Ada orang celur sikit. Maksudnya rendam air panas kejap. Lepas tu ni. Tapi terpulanglah pada masing-masing. Sama ada dia celur sikit ataupun tak celur lah. Tapi basuhlah. Yang terbaiknya kita basuh, kita toast. Jangan tak basuh tunggu letak. Sebab kita pun tak tahu kan bahan apa yang disalut, yang diletak pada mi kuning tersebut. Okey, kemudian kita pun letaklah garam dan gula. Tuan-tuan, puan-puan, biasa guna gula apa? Jadi elok juga kan kita boleh tahu perbezaan. Ada beza kita guna gula perang. Orang Ganu mesti tak tinggal gula. Mesti tak tinggal. Macam banyak kan? Dalam satu sudu juga. Patut kena kontrol ni depan orang ni. Tak boleh tunjuk sangat. Okey. Jadi, lepas tu kita letak garam kan? Okey. Garam dengan gula. Tapi memang macam tu pun. Orang Terengganu dia memang makan manis-manis sikit. Uish, dah nampak dah. Dah ada rupa dah. Nampak dah. Dah ada rupa tu. Lagu tu. Ni belum hidang lagi ni. Ya, begitu enak sekali. Nampak sedap. Subhanallah. Okey. Nanti. Kita biar dia menggelegak. Biar dia sebati. Alhamdulillah. Okey. Sementara tunggu dia menggelegak. Betul-betul masak. Kita sambung sikit hadis Nabi tu tadi. Nanti kita akan hidang. Kita akan tunjuk macam mana rupa hidang. Tapi sebelum tu. Saya sebenarnya nak share ni. Tuan-tuan, puan-puan buat macam mana? Cuba tengok ni. Cuba tengok. Saya suka makan. Ada orang kata makan dengan cili jeruk. Ada orang makan macam-macam lah. Saya suka buat kicap. Maksudnya cili kicap. Ini kan dia nampak macam melekit-lekit gitu. Saya tak tahu resipi masing-masing. Tapi cara saya mudah saja nak buat cili kicap yang sedap. Iaitu ni. Cili padi. Lepas tu cili hidup. Kami orang Terengganu panggil cili hidup. Betul cili hidup. Korang panggil apa?
Okey, cili hidup ataupun cili besar. Lepas tu bawang putih. Lepas tu kita tumbuk. Maksudnya tumbuk-tumbuk. Kalau nak blender pun tak ada masalah. Maksud 3 bahan ni saja. Lepas tu dah siap blender tu, ambil lah kicap manis. Kicap manis saja. Lepas tu tak ada letak garam ke gula, kicap manis saja. Kemudian kita pun perahlah limau nipis. Limau nipis. Itu yang akhirnya dia jadi macam ni. Bila mi rebus tu, kemudian nanti mi rebus tu bila dah siap, kita pun letaklah ujung-ujung tu kan. Oh, memang sedap. Subhanallah. Buat sendiri je. Memang sedap. Tapi ada setengah orang dia buat lagi banyak bawang putih. Memang sedap. Bawang putih lagi banyak. Lepas tu ni cili. Kenapa guna cili besar juga? Kalau cili padi semua terlalu pedas. Nanti kurang, maksudnya bahaya juga. Lepas tu tak boleh nak letak banyak cili padi tu. Tapi kalau tumbuk tu lah baru dia jadi macam melekit-lekit tu. Okey. Ui, beria benar lah. Dia menggelegak. Bersungguh-sungguh dia menggelegak. Sungguh hati. Okey, subhanallah. Sekarang kita akan tunjuk hasil dia. Okey, kita akan ni. Mi rebus dengan tu. Ada juga orang letak, apa nama ni? Orang letak tomato. Buah tomato. Tak ada masalah. Boleh letak. Sebenarnya sayur ni bebas lah nak letak apa. Iri-iri buah tomato kan nampak warna merah. Ada juga yang letak cili besar dalam ni. Pun tak ada masalah. Letaklah cili besar. Dia nak macam-macam. Dia nak warna-warni. Boleh, bebas. Mana rupa. Biasanya kita akan sediakan serbuk lada hitam, black pepper kalau bahasa Terengganu-nya, untuk tambahan. Kalau ada siapa yang nak tambah kemudian. Kadang lada jeruk, macam ni lah rupanya. Nampak tak? Jelas. Mi rebus Terengganu. Hampir sama juga dengan mi sup Johor katanya. Nampak kan? Buat-buatlah nampak sedap ya. Buat-buatlah cakap sedap. Gitu. Subhanallah. Makanan yang sihat. InsyaAllah banyak sayur. Subhanallah. Alhamdulillah. Sebagai penutupnya kita akan baca lagi satu lagi hadis Nabi SAW. Tapi hadis tadi tu tergantung sikit kan. Nabi SAW bersabda, sekali lagi saya ulang. Nabi bersabda yang berbunyi, al-barakatu tanzilu wasatat ta'ami fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala hadisun hasan sahih. Hadis yang hasan, hadis yang sahih. Nabi bersabda, keberkatan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Jadi subhanallah, contohkan kita kan. Macam nak buat contoh makanan pula kan. Kita bukan makan dari tengah. Kalau ikutkan adabnya, akhlaknya, makan daripada tepi. Makan daripada tepi. Daripada tepi kita tarik makan. Okey, kemudian sama juga kalau kita makan nasi. Kalau saya ingatlah masa saya kecil kan, mak memang titik beratkan sangat. Bila kita letak nasi kemudian kita ada letak sayur, kemudian kita ada letak lauk. Mak memang sangat marah kalau letak kuah semua. Lepas tu kalau gaul-gaul semua. Tapi apa yang mak saya ajar, maksudnya dari sudut pendidikan lah kan, dari sudut kaedah kesopanan ketika makan, letak kuah itu di bahagian kita nak makan dulu di hadapan. Lauk pun ambil sekadarnya sahaja. Kemudian makan dulu depan ni, makan. Lepas nak makan lagi bahagian yang lain. Lepas tu ambil kuah letak. Kemudian tambah lagi lauk. Sebab apa? Sekiranya lah tengah-tengah makan dah rasa kenyang, nasi yang belum disentuh itu boleh diberikan kepada orang lain. Ataupun nasi yang belum digaul itu boleh disimpan semula. Jadi kadang setengah daripada kita letak semua, lepas tu gaul semua. Kalau tak habis, adakah orang sanggup nak makan hasil daripada yang kita dah gaul? Jadi kita kena ajar anak tu makan daripada tepi, makan pada tepi, tarik sampai habis. Allahu Akbar. Itu di antara sunnah Nabi SAW. Sebab itu dalam makan pun kita dapat mengumpul pahala apabila kita mengetahui tentang bab adab makan mengikut sunnah Nabi. Jadi hadis yang terakhir untuk saya berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, La akulu muttaki'an. Rawahul Bukhari. Iaitu yang bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Nabi kata, aku tidak makan dengan bersandar.
Okey, sekarang ujian kita adalah sebab kita makan atas kerusi. Jadi kita kemungkinan besar akan makan sambil menyandar. Jadi kalau ikut adabnya, ikut akhlak Nabi, Nabi makan tidak menyandar. Dan Nabi, cara Nabi tegur, Nabi bukan bila nampak ada orang makan menyandar, Nabi bukan kata, tu kenapa makan menyandar? Jangan menyandar. Tapi Nabi memulakan dengan teguran, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan menyandar. Jadi kita cuba perhatikan diri kita dan anak-anak. Bila kita duduk di meja makan, elakkan daripada menyandar. Walaupun kita ada tempat sandar. Jadi tegakkan badan ketika makan, bukan makan sambil dalam keadaan menyandar. Mari kita rujuk hadis yang seterusnya untuk menjelaskan lagi maksud. Hadis yang kedua. Kenapa tu gelak tu? Qala al-Khattabi al-muttaki'u hahuna huwal jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtahu. Qala wa arada annahu la yaqudu ala al-wita'i wal wasaidi kafi'li man yuridu al-iksara min at-ta'am bal yaqudu mustawfizan la mustawti'an wa ya'kulu bulghatan. Hadha kalamul Khattabi wa asyara ghairuhu ila anna al-muttaki'a wal ma'ilu ala janbihi wallahu a'lam. Okey, keterangan daripada hadis tersebut sebenarnya Al-Khattabi berkata al-mutakki'u ataupun sekejap al-muttaki'u ataupun bersandar itu sebenarnya nak jelaskan. Di sini bermaksud duduk bersandar pada alas duduk yang empuk yang terdapat di bawah tempat duduknya. Rasulullah SAW tidak duduk di atas alas yang empuk atau bantal-bantal seperti orang yang ingin memperbanyak makan. Tapi baginda duduk di atas kaki sedang kaki yang lain ditegakkan. Seperti seorang yang hendak berdiri. Tidak duduk sempurna. Ini adalah pendapat Al-Khattabi, sedangkan selain Al-Khattabi mengisyaratkan al-muttaki'u bermaksud duduk miring atau condong pada lambungnya. Allahu Akbar. Maksudnya condong, duduk dalam keadaan bersandar. Ada juga yang memaksudkan demikian. Dan insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim, hadis yang terakhir yang kita ingin bacakan pada hari ini, beberapa kali terakhir ni kan, minta maaf, hadis yang terakhir iaitu Nabi SAW bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu selesai makan, maka janganlah mengusap jari-jarinya sehingga dia membersihkannya dengan mulutnya atau menjilatkannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi hadis ini daripada hadis yang sahih muttafaqun alaih, iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masya-Allah. Jadi di antara sunnah Nabi SAW juga adalah setelah selesai makan, Nabi akan menjilatkan jari. Maksudnya menghabiskan makanan. Jadi dalam hal menjilat jari ini sebenarnya ada lagi hadis-hadis lain yang bab tentang menjilat jari ini untuk menjelaskan tentang bab sunnah tersebut. Contohkan kita makan nasi. Jadi ada nasi yang terlekat. Ada orang dia jilat macam ni. Dia masukkan jari tu penuh. Tarik. Jadi, kaedah menjilat jari tersebut mungkinlah dari satu sudut ia kurang sopan. Ataupun kita akan nampak ia kurang bersih. Jadi bagaimana cara untuk kita membersihkan jari ataupun menjilat makanan? Jadi kita boleh gunakan kaedah begini. Faham tak? Maksudnya kan ada nasi. Ada setengah kita hilangkan saja, lepas tu kita makan. Tapi boleh juga kita maksudnya kita ambil mana sisa makanan dekat jari tu dengan cara begitu. Bukanlah dengan kita masukkan habis, nampak masuk keluar dan sebagainya. Mungkin kalau kita seorang, kita bolehlah buat begitu. Tapi bila di khalayak ramai, kita gunalah kaedah yang sopan sikit tapi memberi maksud yang sama, iaitu membersihkan makanan di celah-celah jari yang masih melekat di jari. Dan janganlah kita tinggalkan makanan walaupun sebiji nasi sekalipun. Sebab di sini juga dalam hadis Nabi dalam bab yang sama, iaitu menghabiskan makanan dalam hidangan, Nabi ada bersabda yang membawa maksud ataupun mafhum daripada hadis tersebut. Nabi menegur supaya makan sehingga licin, kerana Nabi kata kita tidak tahu manakah makanan yang barakah. Mungkin yang kita tinggal last tu,
Mungkin yang kita nampak duduk melekat-lekat di tulang tu, ada nasi-nasi kadang melekat lagi di tulang-tulang tu, ataupun ada lagi ayam yang tak habis lagi kita makan tu, mungkin itu bahagian yang barakah. Jadi sebab itu Nabi mengajarkan kita kalau nak makan, kita makan dalam keadaan yang tenang dan ambil makanan dengan tenang. Walau kita tengah lapar, kita ambil jumlah yang sedikit dahulu. Kemudian kita makan dengan tenang, insya-Allah kalau barakah, ia akan mengenyangkan. Tapi kalau kita ambil makanan dengan nafsu, kita ambil jumlah yang banyak, lalu kita makan dengan nafsu, akhirnya kita bukan kenyang, tapi kita menyandar. Kita terlebih kenyang. Kesan terlebih kenyang adalah datangnya malas, datangnya mengantuk. Maka kita pun berat untuk buat ibadah. Baca Quran terus terlentuk, mengantuk. Bila semayang kita dah hilang rasa khusyuk. Bila terlebih kenyang, automatik akan mengganggu fokus kita. Fokus otak kita ini adalah satu organ yang sangat kuat bekerja. Tapi bila makanan masuk, lagi terlebih makanan, jadi otak kita akan terganggu proses fokusnya. Sebab ketika itu badan sedang memberi tumpuan kepada beban makanan yang berlebihan masuk dalam makanan. Sebab itu Nabi berpesan, makanlah sekadar untuk menegakkan tulang belakang. Maksud Nabi SAW ialah makan itu sekadar untuk kita boleh duduk tegak saja untuk solat, untuk buat kerja tu, buat ibadah. Tapi kita makan sampai tak boleh tegak, sampai menyandar, sampai kita tersengguk-sengguk, sampai kita tak boleh nak duduk tegak sebab kita mengantuk. Jadi kita terbalik daripada sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan sebagai kesudahan saya nak berpesan muslimin muslimat sekalian, pastikan dekat rumah ada penimbang. Penimbang tu penting sangat. Tolonglah timbang. Sebab apa? Kita bimbang bila kita ukur berat dengan ketinggian, BMI kita tu tak seimbang. Kesihatan adalah amanah daripada Allah yang wajib kita jaga. Walaupun kita kata ikut akulah, perut aku nak makan apa, ikut selera tekak nak makan apa. Ya, memang ketika hidup di dunia. Tapi bila di akhirat kelak kita akan ditanya oleh Allah dengan tubuh badan yang Allah kurniakan kepada kita, apa yang telah kita lakukan. Kita makan dengan sepuas-puasnya, kita ikut hawa nafsu, na'udzubillah. Memang yang halal itu boleh dimakan tapi akan dihisap, dan yang haram akan diazab. Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jadi di antara amanah yang perlu kita jaga diri kita adalah kita perlu jaga dari sudut kesihatan. Makanlah berpada-pada, cukup dengan sekadar boleh menegakkan badan, kenyang, jangan berlebihan. Kalau boleh ajarlah diri kita supaya tidak makan menambah-nambah. Tu kena perlahan sikit tu kan. Ibu-ibu memang suka tambah. Suruh anak tambah. Anak tu dah kenyang, diletak lagi. Sebab ibu-ibu memang suka tengok anak makan banyak, suka tengok anak semangat kan. Tapi kita kena ingat kalau kita membiasakan anak-anak kita makan dengan ikut hawa nafsu, kita susah untuk mengawal nafsu. Nafsu suka 4 perkara. Siapa yang memberi 4 perkara kepada nafsu, maka hidupnya dikuasai oleh nafsu. Pertama, nafsu suka makan yang banyak. Yang kedua, nafsu suka cakap yang banyak. Sekarang orang bukan bercakap, orang tulis. Samalah tu. Suka cakap yang banyak. Tapi cakap yang macam mana yang tak bermanfaat. Kalau cakap banyak bermanfaat, maka ia dibenarkan, bahkan diberi pahala. Kemudian yang ketiga, nafsu suka rehat yang banyak, iaitu tidur yang banyak. Kemudian yang keempat, nafsu suka harta yang banyak. Jadi perhatikan, adakah kita memberi makan kepada 4 punca kegemukan hawa nafsu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sekadar itu perkongsian kita pada petang ini. Selamat mencuba masak mi rebus Terengganu. InsyaAllah sedap, sehat untuk makanan si keluarga. Kalau tengok tempoh saya masak, itu saya masak sopan-sopan tu, lemah lembut tu. Tapi kalau tak masak sopan-sopan, tak depan orang macam ni, 10 minit dah siap. Maksudnya, tak ada kacau-kacau gitu, api kuat, siap 10 minit. Kalau bahan dah siap. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat, mendatangkan kebahagiaan. Mohon maaf salah dan silap. Dan kita menggalakkan, mengajak tuan-tuan puan-puan, tolong pergi ke channel YouTube dan subscribe sebagai tanda sokongan kelangsungan dakwah Ustazah Asma Harun. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.